sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan esei yang bertajuk Kritis Dasar British Terhadap Masyarakat Arab pada Era Pentadbiran Mandat British di Palestin. Saya Kumula Muniapan akan memulakan pembentangan dengan bahagian pengenalan. Asal-usul masalah Palestin sebagai isu antarabangsa mula dilihat pada peristiwa-peristiwa yang berlaku menjelang akhir Perang Dunia Pertama. Liga Bangsa-Bangsa telah meletakkan Palestin di bawah pentadbiran The Great Britain dengan kuasa mandatori di bawah sistem mandat. Ini adalah untuk membantu Palestin mencapai status negara merdeka. Walau bagaimanapun, sistem pentadbiran mandat yang diamalkan di Palestin tidak membantu Palestin untuk mendapatkan kemerdekaan yang seperti dinyatakan dalam perjanjian Liga. Hal ini kerana pemerintahan British telah memberikan komitmen terhadap gerakan Zionis untuk menubuhkan rumah kebangsaan bagi bangsa Yahudi di Palestin. Deklarasi Balfour merupakan salah satu deklarasi yang menyatakan keinginan bangsa Yahudi untuk mendapatkan national home di Palestin. Selain itu, dasar-dasar yang diamalkan oleh British pada era pentadbiran mandat dilihat sebagai berat sebelah dan tidak adil bagi masyarakat Arab yang berada di Palestin. Rakan kumpulan saya akan membentangkan tentang dasar-dasar yang diamalkan oleh British dari segi politik, ekonomi dan sosial, dan akan membentangkan tentang kesan pelaksanaan sistem mandat terhadap masyarakat Arab. Kita akan melihat reaksi masyarakat Arab terhadap pelaksanaan dasar British sewaktu pentadbiran mandat di Palestin. Hai, nama saya Lisa Makrina Anajama. Kali ini saya akan membentangkan isi deklarasi Balfour. Apakah itu deklarasi Balfour? Deklarasi Balfour isinya adalah Zionis telah memainkan peranan terutama dari segi melobi kuasa besar dunia barat untuk mendapatkan sokongan bagi mereka menubuhkan sebuah pusat seperti mana yang telah termaktub dalam perancangan mereka, iaitu sebuah negara yang bakal dikenali sebagai Israel. Usaha mereka dalam melobi kuasa besar ini telah membuahkan hasil di mana mendapat simpati barat sehingga British mengeluarkan deklarasi yang dikenali sebagai Deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Deklarasi Balfour ini telah disahirkan sehingga mendorong Palestin jatuh ke tangan British. Persediaan membentuk negara bagi rakyat bangsa Yahudi di Palestin dan proses penubuhan atas perancangan suli British dan Yahudi diteruskan ini sebab pada peringkat permulaan dilakukan dengan mendatangkan konsul British pertama ke Palestin, iaitu Herbert Samuel, seorang berbangsa Yahudi. Herbert Samuel ini mempunyai kuasa pentadbiran dan penguasaan ke atas Palestin, di mana diletakkan di bawah British untuk memudahkan proses memasukkan bangsa Yahudi Zionis. Dengan itu, kerajaan British yang memangnya sehaluan dengan objektif Zionis dalam menerima dan meluluskan deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini dia adalah dalam bentuk sepucuk surat yang dikemukakan oleh Arthur James Balfour yang pada ketika itu adalah setiausaha luar kerajaan Britain kepada Lord Rothschild, seorang tokoh dan penaja kepada gerakan Zionis. Kita dapat lihat dengan adanya deklarasi Balfour ini, maka wujudlah sebuah negara khusus untuk satu bangsa pada zaman moden ini. Terutama kewujudan Israel telah dikenal pasti sebagai hasil daripada pergerakan suatu pertubuhan yang bersifat perkauman atau rasis. Jika ditinjau dari aspek pandangan dunia, sudah ada bentuk kesepakatan ke atas kewujudan negara Israel itu sebagai perkauman. Seterusnya, saya akan membincangkan dasar Palestin di bawah pentadbiran mandat British yang terbahagi kepada 3, iaitu dasar sosial, dasar politik dan juga dasar ekonomi.
saya akan menerangkan tentang dasar politik Palestin dahulu di bawah pentadbiran mandat British, di mana ketidakadilan di dalam sistem politik pemerintahan di Palestin ini sangat jelas apabila 3 daripada artikel di dalam mandat British menyatakan bahawa mereka menyokong perpindahan semula kerajaan negara bangsa untuk golongan Yahudi dan juga tidak mengutamakan mana-mana apa-apa kepentingan untuk rakyat Palestin yang tinggal di Palestin. Ketiadaan pengiktirafan yang serupa untuk komuniti masyarakat Palestin di sana menunjukkan British lebih mementingkan golongan Yahudi daripada golongan masyarakat di Palestin. Perkara tersebut memudahkan penguasaan kepada negara Palestin oleh kaum ataupun komuniti Yahudi dan juga rejim Zionis, sehingga menyebabkan pemberontakan dan juga penubuhan negara Israel pada tahun 1949. Pengeluaran deklarasi Balfour pada tahun 1917 juga menjadi pemangkin kepada pergerakan ataupun penguasaan kaum Yahudi dan juga Zionis dalam menjadikan negara Palestin sebagai negara bangsa mereka. Seterusnya adalah dasar ekonomi di bawah pentadbiran mandat British menunjukkan bahawa ekonomi rakyat Palestin ketika pentadbiran mandat British berlaku di sana sepanjang tahun 1930-an menyebabkan amalan diskriminasi buruh berlaku dan juga penduduk banyak kehilangan pendapatan kerana amalan tersebut. Perbezaan cukai yang ketara antara rakyat Yahudi dan juga rakyat Palestin menyebabkan rakyat Palestin sukar untuk membeli makanan dan juga ini menyebabkan mereka mengalami kemiskinan. Perbezaan cukai antara petani Yahudi dan juga petani Palestin menunjukkan bahawa dasar mandat British tersebut hanya mementingkan kepentingan Yahudi saja dan juga mereka menganggap petani asal Palestin tidak dapat mendatangkan keuntungan kepada pihak British. Pada tahun 1936, rakyat Palestin hanya berpendapatan 1/5 daripada pendapatan kaum Yahudi yang menyukarkan kehidupan penduduk Palestin ketika itu. Untuk pemilikan hak tanah rakyat Palestin setelah Israel diumumkan sebagai negara oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1947 dan juga penubuhan kerajaan Israel, Israel berjaya mendapatkan sebahagian daripada tanah besar Palestin yang menyebabkan Palestin rakyat Palestin hanya tinggal di kawasan mereka yang belum diambil oleh kaum Yahudi sahaja. Bagi pemilikan harta pula, harta milik orang Palestin ataupun masyarakat Palestin yang diabaikan oleh mereka ataupun ditinggalkan di kawasan milik Israel yang dahulunya merupakan milik Palestin diambil dengan menggunakan undang-undang hak hartanah tidak bertuan. Perkara ini menyebabkan mereka boleh mengambil pemilikan harta tersebut tanpa ada masalah. Kira-kira 90% daripada tanah di Palestin diambil oleh negara Israel dan negara Palestin hanya ditinggalkan dengan kawasan yang berasingan, yaitu Semenanjung Gaza dan juga tebing barat. Seterusnya adalah dasar sosial, di mana mandat British juga memberi kesan sosial kepada penduduk Palestin setelah pentadbiran mandat British ini dilakukan di negara Palestin. Dasar sosial ini dapat dilihat apabila jumlah kedatangan pendatang Yahudi ataupun kemasukan pendatang Yahudi ke negara Palestin semakin meningkat, walaupun sebelum itu mandat British belum lagi dilaksanakan. Namun setelah mandat British tersebut dilaksanakan dengan keizinan British, mereka berhijrah secara besar-besaran ke negara Palestin. Setelah negara Israel diiktiraf sebagai sebuah negara, jumlah
rakyat Palestin yang tinggal di dalam Palestin, negara Palestin, kira-kira 500 bandar, pekan dan juga perkampungan jatuh daripada 950.000 orang kepada 138.000 orang akibat pembunuhan dan tembakan oleh rejim Zionis yang ketika itu merupakan tentera kepada negara Israel setelah Israel menjadi sebuah negara. Kemasukan secara besar-besaran oleh pendatang Yahudi ini jelas dilihat pada tahun 1939 dengan bantuan rejim Zionis. Mereka masuk kira-kira 445.000 orang berbanding rakyat Palestin yang ketika itu berjumlah 1,5 juta orang. Sehingga kini rakyat Palestin masih lagi berada di bawah ancaman Zionis dan juga negara Israel, di mana mereka kini wilayah mereka yang tinggal yaitu Gaza dan juga tebing barat juga ingin dimonopoli oleh kerajaan Israel. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan pelaksanaan mandat British terhadap orang Arab di negara Palestin. Mandat British tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April 1922 yang telah diisytiharkan oleh Majlis Persatuan Liga Bangsa-Bangsa di negara Palestin. Hasil daripada kewujudan mandat British tersebut, maka ia telah menubuhkan National Home kepada bangsa-bangsa Yahudi. Secara tidak langsung, keadaan sedemikian telah menyebabkan bangsa-bangsa Yahudi tersebut diberi galakan dan pertempatan yang sah untuk menetap di negara Palestin. Tambahan lagi, pihak British juga telah mengambil kesempatan ke atas orang-orang Arab disebabkan oleh semangat nasionalisme yang wujud di dalam diri setiap orang-orang Arab yang tinggal di negara Palestin tersebut. Jadi, terdapat pelbagai kesan-kesan negatif berbanding kesan-kesan positif atas pelaksanaan mandat British terhadap orang Arab di negara Palestin. Hasil daripada mandat Palestin tersebut sudah semestinya mengubah cara peradaban. Hal ini dikatakan sedemikian kerana terdapat ramai orang-orang Yahudi yang datang ke negara Palestin. Secara tidak langsung, negara Palestin telah mencatat jumlah penduduk yang meningkat sehingga mampu mengubah peradaban sebenar negara Palestin itu. Pada masa yang sama juga, keadaan tersebut telah disokong oleh pertubuhan Zionis. Jadi, ini telah membuktikan bahawa kerjasama antara bangsa Yahudi dengan pihak British amatlah kuat sehingga mereka mampu bekerjasama. Selain itu, pada awalnya negara Palestin sememangnya bukan sebuah negara yang berpolitik. Jadi, bangsa-bangsa Yahudi sememangnya telah mengambil kesempatan ini untuk membina negara mereka sendiri di negara Palestin. Oleh sebab itu, pihak British berhasrat untuk menolong mereka mendapatkan penempatan yang sah kepada bangsa-bangsa Yahudi itu tadi di negara Palestin. Tambahan lagi, dengan deklarasi Balfour yang telah dilaksanakan lagi menguatkan dan membantu pelaksanaan mandat British tersebut untuk menempatkan bangsa-bangsa Yahudi di negara Palestin itu. Pada awalnya, negara Palestin semestinya memang kepunyaan ataupun dimiliki oleh orang-orang Arab. Jadi secara tidak langsung, tanah ataupun kawasan di dalam negara Palestin tersebut sememangnya kepunyaan kepada orang-orang Arab. Namun begitu, kesemuanya hilang secara begitu saja setelah berlaku perampasan terhadap bangsa-bangsa Yahudi. Orang-orang Arab tersebut telah kehilangan tanah, termasuklah kehilangan tempat tinggal.
Malah paling teruk lagi apabila mereka kehilangan identiti negara yang sebenar. Jadi secara tidak langsung, perkara tersebut tidak dapat dinafikan lagi apabila berlakunya banyak pelarian daripada orang-orang Arab disebabkan tiadanya tempat tinggal untuk menetap. Walau bagaimanapun, perasaan orang Yahudi yang zalim, yang kejam terhadap orang Arab tersebut telah menunjukkan yang mereka sebenarnya orang yang zalim dan seseorang yang ganas. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pihak bangsa Yahudi langsung tidak berasa malu dan juga simpati, termasuklah rasa kasihan terhadap orang-orang Arab yang telah kehilangan tempat tinggal, kehilangan tanah disebabkan oleh tindakan orang bangsa-bangsa Yahudi yang merampas itu. Selain daripada kesan itu juga, malah timbul juga kesan dari aspek ekonomi. Ekonomi negara Palestin telah bertukar menjadi ekonomi kapitalis. Hal ini dikatakan sedemikian kerana negara Palestin telah menggunakan teknologi yang canggih sejak munculnya ataupun sejak wujudnya, sejak kedatangan orang bangsa-bangsa Yahudi. Secara tidak langsung, modal sesuatu ekonomi tersebut amatlah tinggi. Malahan, sektor pertukaran yang diamalkan sejak dari dulu lagi oleh orang-orang Arab tidak dilakukan pada masa kini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana telah wujud ekonomi yang berasaskan industri yang besar-besar dilakukan di negara Palestin. Keadaan tersebut terjadi setelah kedatangan orang-orang Eropah. Selain daripada ekonomi yang berasaskan perindustrian, pertukangan, malah orang Arab juga menjerumus. Orang Arab juga mengamalkan ekonomi yang berasaskan pertanian. Tidak dapat dinafikan, terdapat juga kesan positif, kesan daripada pelaksanaan mandat British di negara Palestin tersebut. Sebagai contohnya, dari segi ekonomi yang berasaskan pertanian telah meningkatkan pasaran terhadap orang-orang Arab. Walau bagaimanapun, kesan positifnya apabila kadar sewa tanah tersebut ataupun cukai tanah semakin meningkat. Jadi, keadaan tersebut telah mewujudkan ramai orang-orang Arab berhutang sehingga menyebabkan mereka jatuh kemiskinan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Flora. Hari ini saya akan mengulas sedikit berkenaan dengan reaksi masyarakat Arab semasa pemerintahan mandat British di Palestin. Okey, dapat saya simpulkan bahawa reaksi masyarakat Arab pada ketika itu adalah sangat marah, sangat sedih, kecewa dan sangat tidak puas hati dengan pemerintahan yang dijalankan oleh pihak British di Palestin. Hal ini ada kaitannya dengan agenda Zionis, yang mana agenda Zionis ini adalah ingin mendirikan ataupun membina sebuah negara bagi orang Yahudi yang kita panggil negara Israel. Akan tetapi pembinaan sebuah negara Yahudi ini adalah menggunakan tanah orang masyarakat Palestin. Itu yang menimbulkan ketidakpuasaan dalam masyarakat Arab Palestin disebabkan banyak peristiwa kejam ataupun banyak perlakuan yang kejam dilakukan oleh Zionis terhadap mereka. Lebih-lebih lagi apabila deklarasi Balfour yang ditandatangani telah menyebabkan masyarakat Arab pada ketika itu sangat tidak puas hati disebabkan melalui deklarasi itu menyatakan bahawa British sangat menyokong
agenda Zionis untuk mendapatkan tanah Palestin untuk mendirikan negara Yahudi bagi orang Yahudi. Selain daripada itu juga, ketika masyarakat Arab Palestin dihalau daripada tanah milik mereka, mereka sangat sedih dan kecewa disebabkan tanah yang mereka duduki, harta-harta yang mereka miliki telah dirampas dengan sewenang-wenangnya oleh orang Yahudi pada ketika itu. Lepas tu berkenaan dengan pemberontakan juga berlaku semasa pemerintahan mandat British di Palestin. Hal ini disebabkan oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh orang luar termasuk British dan juga orang Yahudi yang telah merebut tanah mereka dan memusnahkan dan mengacau bilaukan negara Palestin pada ketika itu. Kesimpulannya, dasar-dasar yang diamalkan oleh British telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap masyarakat Arab di Palestin. Dasar-dasar ini lebih bersifat untuk manfaat diri British dan tidak mencapai matlamat yang ditetapkan dalam sistem mandat untuk membantu Palestin menjadi negara merdeka. Kritis-kritis terhadap dasar-dasar yang diamalkan oleh British boleh dilihat melalui tindak balas ataupun reaksi masyarakat Arab terhadap dasar-dasar tersebut. Pada pendapat kami, dasar-dasar British sewaktu era pentadbiran mandat merupakan antara punca utama berlakunya ataupun berlarutannya konflik Palestin sehingga hari ini.